Assalamualaikum dan hai. Apa khabar semua? Cikgu harapkan kalian berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Okey, sudah bersedia untuk sesi pembelajaran kita hari ini? Okey, jom. Hari ini kita akan belajar tata bahasa. Kita akan lebih fokus kepada ayat tanya. Murid-murid, terlebih dahulu mari kita kenal pasti apa itu ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal atau berita. Ayat tanya dikategorikan kepada dua jenis. Terdapat dua jenis ayat tanya. Ayat tanya terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Dan yang kedua, ayat tanya dengan unsur tanya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat sama-sama apa yang dikatakan ayat tanya tanpa kata tanya ini. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum senyap pada akhir ayat. Ayat tanya jenis ini menggunakan tanda tanya ataupun tanda soal pada akhir ayat. Mari kita lihat sama-sama contoh. Mari kita lihat contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Semalam kamu ke bandar? Ayat tanya jenis ini boleh juga menggunakan partikel tanyakah yang hadir dalam predikat ayat. Predikat ayat akan dikedepankan ataupun dibawa ke hadapan. Kita lihat contoh. Baju itu cantikkah? Di sini, partikel kah digunakan di hadapan predikat. Murid-murid, mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan ayat tanya dengan unsur tanya ini. Ayat tanya dengan unsur tanya ialah ayat tanya yang mengandungi unsur tanya seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana dan sejak bila. Ayat jenis ini terdiri daripada tiga jenis. Yang pertama, ayat tanya dengan kata tanya. Yang kedua, ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya. Dan yang ketiga, ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan ayat tanya dengan kata tanya ini. Ayat tanya dengan kata tanya merupakan ayat yang mengandungi kata tanya seperti berapa, bagaimana, bila, mengapa dan kenapa. Murid-murid, mari kita lihat contoh. Dia ketawa mengapa? Di sini, ayat tanya ini menggunakan kata tanya mengapa. Apabila kata tanya berada di belakang, partikel kah tidak perlu hadir. Murid-murid, apabila partikel kah digunakan, kata tanya akan berada di hadapan. Mari kita lihat contoh ayat tanya yang menggunakan partikel kah. Mengapakah dia ketawa? Di sini, ayat tanya menggunakan kata tanya mengapa dan partikel kah. Murid-murid perlu ingat bahawa apabila kata tanya berada di hadapan, perlu partikel kah. Kata tanya yang berada di belakang tidak memerlukan partikel kah. Yang tu murid-murid perlu ingat ya. Baiklah murid-murid, mari kita uji diri untuk mengetahui sama ada penerangan cikgu tadi telah difahami oleh kalian. Mari kita baca ayat tanya ini. Harga ikan keli itu berapakah?
Cuba murid-murid fikirkan, adakah ayat ini betul atau salah? Ya, bagus. Ayat ini salah kerana terdapat partikel kah di belakang kata tanya. Apabila ada partikel kah, sepatutnya kata tanya perlu hadir di hadapan. Kata tanya di belakang tidak memerlukan partikel kah. Bagus murid-murid. Mari kita teruskan sesi pembelajaran kita lagi. Baiklah murid-murid, mari kita perhatikan ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tanya dengan kata ganti nama tanya ini? Ya, ayat tanya dengan kata ganti nama tanya ini ialah ayat yang terdiri daripada ayat yang mengandungi kata ganti nama tanya seperti apa, siapa dan mana. Murid-murid, mari kita lihat contoh. Yang pertama, yang di atas meja itu apa? Contoh yang kedua, ayahnya siapa? Dan contoh yang ketiga, kereta awak mana? Ketiga-tiga contoh ini menggunakan kata ganti nama tanya. Murid-murid, kata ganti nama tanya juga menggunakan partikel penegas kah untuk menegaskan pertanyaan. Jika ini dilakukan, maka kata ganti nama tanya perlu dibawa ke hadapan. Mari kita lihat contoh. Apakah yang di atas meja itu? Ayat ini menggunakan kata tanya apa dan partikel kah. Contoh yang kedua, siapakah ayahnya? Kata tanya yang digunakan siapa dan menggunakan partikel kah. Murid-murid mesti ingat bahawa kata ganti nama tanya yang menggunakan partikel kah tidak boleh hadir di belakang ayat. Murid-murid, mari kita lihat ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Apa yang dimaksudkan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya ini? Ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya ialah ayat ini terdiri daripada ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya seperti di mana, daripada siapa, dari mana, ke mana, sejak bila, sampai bila, dengan siapa dan lain-lain lagi. Murid-murid, dalam susunan biasa, frasa sendi nama tanya hadir dalam predikat. Murid-murid, mari kita lihat contoh. Ayat yang pertama, dia tidur di mana? Yang kedua, surat itu daripada siapa? Kedua-dua ayat ini tidak menggunakan partikel kah. Ayat tanya jenis ini boleh juga mengalami proses pendepanan, iaitu hadir di hadapan predikat dengan cara menggunakan partikel kah dan meletakkan predikat di hadapan ayat. Mari kita lihat contoh murid-murid. Cikgu ada berikan dua contoh. Mari kita lihat contoh yang pertama. Di manakah dia tidur? Di sini, dalam ayat yang pertama ini, di mana merupakan frasa sendi nama tanya dan kah merupakan partikel kah. Ayat yang kedua, daripada siapakah surat itu? Partikel kah digunakan dalam ayat ini dan frasa sendi nama tanya iaitu daripada siapa. Murid-murid,
Cikgu telah menyediakan tugasan untuk memantapkan lagi pemahaman murid-murid tentang pembelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui mengenai tugasan hari ini, sila ke ruangan deskripsi bagi mengetahui tugasan selanjutnya. Pastikan murid-murid baca arahan yang telah cikgu sediakan. Ini akan dapat membantu murid-murid menyelesaikan tugasan yang diberi dengan betul. Murid-murid, sesi pengajaran dan pembelajaran kita hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Cikgu harapkan semoga penerangan cikgu hari ini dapat meningkatkan lagi tahap pemahaman murid-murid mengenai ayat tanya. Terima kasih cikgu ucapkan atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. Cikgu harapkan semoga semua murid dapat memahami perbincangan kita hari ini. Dan yang terakhir, sila kunjungi ke channel Cikgu Yatinawi untuk menyaksikan video-video pembelajaran yang lain. Dan jangan lupa beri sokongan anda dengan menekan butang like dan subscribe channel Cikgu Yatinawi. Sekian saja daripada cikgu hari ini. Assalamualaikum dan bye-bye.